ikut ni sebenarnya. Okay, so untuk apa yang kita dah belajar sebelum ni, okay, kita dah belajar sebelum ni, saya dah buat YouTube dah untuk mechanical wave and sound wave. Okay, semua tengok kan? Yang saya punya YouTube untuk mechanical wave and sound waves. Okay, untuk mechanical wave and sound wave ni, dalam soalan PSPM dah ada sebanyak 16 markah untuk soalan ni. Okay, 16 marks. Mechanical wave and sound wave iaitu markah yang paling banyak sekali lah. Okay, so yang kedua, okay, saya mulakan dengan problems related to equation of progressive wave. Okay, so this is the equation for progressive wave. Okay, semua ada tengok tak YouTube saya? Semua ada tengok tak? Okay, ni apa dia maksudnya A ni? A is amplitude. Omega ni apa? Angular frequency. Okay, K ni adalah kita punya wave number. Okay, ini yang kita nak terangkan dalam chapter mechanical wave ni. Okay, so saya terus pergi kepada cara kita nak plotting graph sebabnya rasanya semua dah tengok saya punya YouTube hari tu. Okay, so kita pergi kepada plotting graph kat sini. Okay, so untuk graph mechanical wave ni kita ada dua jenis. Okay, dua jenis type of graph iaitu graph Y versus T dengan Y versus X. Okay, Y versus T dengan Y versus X. Okay, so kat sini mula-mula dulu kita ingat dulu what is the equation for progressive wave. Okay, tahu apa dia equation untuk progressive wave tu? Sebenarnya what is mean by progressive wave? Okay, what is mean by progressive wave ni? Apa dia progressive wave? Progressive wave is the wave that travel only in one direction. Okay, in one direction ni maksudnya Y1 apa dia? Is equal to A sin omega T plus KX. Okay, apa dia maksud plus ni? Syafiqah, apa dia maksud plus? Syafiqah? Mana Syafiqah tadi? Tak dengar ke? Syafiqah? Siapa nak jawab? Apa dia maksud plus ni? Amni, apa dia maksud plus? Amni? To the left. So the wave is propagate to the left. Bukan to the left. Plus ni maksudnya the wave propagation. The wave propagation is to the left. Okay. Negatif ni maksudnya apa dia? Maksudnya the wave propagation is to the right. Dan negatif ni bukannya membawa maksud negatif KX, bukan. Positif ni membawa positif KX pun bukan. Okay, positif dan negatif membawa maksud the wave is propagate to the left or to the right. Boleh faham? Nurul Atira, terbalik? Yang mana terbalik? Sebab sebelum ni kan kita tahu negatif kan to the left. No, negative to the right. Negatif untuk mechanical wave ni, maksud negatif ni adalah the wave propagate from left to right maksud dia. Negatif ni membawa maksud yang ni. The wave propagate from left to right. Kena ingat tu. Tak semestinya negatif tu sentiasa to the left. Tak semestinya positif tu sentiasa to the right. Okay. So maksud negatif dekat situ tu, the wave propagates from left to right. Okay. Dia daripada left to right. Yang positif tu pula so the wave propagate from right to left. Boleh faham? Boleh faham tak tu Hafizuddin? Boleh. Okay. So dan tak semestinya progressive wave lagi ni. A sin K minus omega T pun boleh. Dia tak semestinya omega ni
duduk di bahagian depan. Okey, KX pun boleh duduk di bahagian depan. Kita tahu A ni amplitude, sin ni bentuk graf. K tu apa dia? K kita dah tahu dah. K tu adalah number. Okey, K ni adalah wave number. Okey, wave number ni apa dia? Apa dia formula wave number? 2 pi over lambda. 2 pi over lambda. So masukkan saja X. Negatif ni membawa maksud apa dia tadi? The wave propagates from left to right. Okay, ingat negatif membawa maksud the wave propagates from left to right. Okay, angular frequency. Apa dia kita punya formula yang berkaitan dengan T? 2 pi over T. T, yes. Dan kena ingat juga K adalah apa dia? Wave number. Okay, wave number unit dia apa dia? Radian per meter. Satu lagi kita ada omega. Omega ni apa dia? Omega is angular frequency. Okay, unit dia apa dia? Radian S negatif per 1. second. Yes. Radian per second. Negatif 1. Okay, so ini adalah equation untuk kita punya mechanical wave. Okay, so sekarang ni kita nak plot graph. Okay, so untuk simple harmonic motion yang kita belajar, kita hanya ada graph Y versus T. Tapi untuk kita punya mechanical wave ni, untuk progressive wave ni, okay, disebabkan dia ada apa dia? Y equal to A sin omega T plus KX tu kan? Okay, so kita buat dua jenis graph. Okay, satu Y versus T, satu lagi Y versus X. Okay, so kalau Y versus T, kalau kita ada Y equal to A sin omega T. So graph kita macam ni. Okay, ni apa dia kat sini ni? Syakir Irfan. Apa dia tu? Okay, capital T. Iaitu T ni adalah period. Unit dia apa dia? Second. Betul? Okay, satu lagi yang kita baru nak belajar ni adalah graph of displacement versus X. Sama juga graph dia. Okay, macam ni juga. Tapi ini kita panggil dia sebagai one wavelength. Okay, satu wavelength. Okay, nama dia adalah wavelength ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil panjang panjang gelombang ataupun kita sebut dia sebagai lambda. Lambda ni simbol saja. Jangan tulis pula lambda tu. Tulis dia sebagai wavelength. Okay, tulis dia sebagai wavelength dan unit dia apa dia? Unitnya adalah sentimeter ataupun meter. Unit length lah. Okay, unit length. Okay, itu adalah lambda. Okay, contoh lagi, lambda juga kalau kita start daripada, okay, kalau kita start daripada amplitude. Okay, macam ni. So, jarak sini, okay, ini juga kita panggil dia sebagai lambda. Betul? Betul tak? Betul. Kalau T pula dia tak semestinya bermula dengan sin. Okay, yang ni juga kalau dia macam ni. Okay, ini juga kita bagi dia sebagai one period. Betul ataupun tak? Ni, ini juga kita panggil dia sebagai period tapi awak kena tahu. Kalau Y versus T, okay, kalau Y versus T dia adalah period. Kalau kita ada Y versus X dia adalah wavelength. Boleh? Boleh, madam. Okay, alright. Kita pergi pada seterusnya. So sekarang ni kita nak plot graph. Okay, kita nak bukan plot graph, kita nak sketch graph. Okay, kita nak sketch graph Y versus T dengan Y versus X. Okay, so biasanya kalau soalan bagi Y versus T ni, okay, value of X will be given. Okay, value of X will be given. So kat sini, so kalau dibagi X ni kosong,
Okay, so kita tahu ini adalah equation kita punya progressive wave tadi. Okay, progressive wave. So kita ada Y, kita gantikan X kosong, T still lagi ada. So kat sini bila K kosong, bila X kosong, kita cancel terus. So kita dapat Y equal to A sin omega T. So macam mana kita punya bentuk graf kita? Y equal to A sin omega T. Kat sini Y, dekat sini T. Okay, sebab dia sin, so dia akan mula dengan 0. Okay, so ini adalah graf sinusoidal wave iaitu Y versus T, one complete oscillation is period. Contohnya di sini. Okay, Y equal to A sin omega T, Y versus T graph will be shown as below. Okay, so kat sini untuk graf awak dekat screen ni, kita ada berapa oscillation ni? Kita ada berapa oscillation? Dua. Okay, dua oscillation dekat situ. Kita ada T, kita ada 2T. So kita ada 2 oscillation. Okay, ini adalah graf Y versus T. Dan tak semestinya graf sinusoidal wave kita ni adalah sin. Dia boleh juga akan jadi cos. Kalau graf cos, Y equal to A cos omega T. So dia akan start dengan maksimum. Ni amplitude. Dia akan jadi macam ni. Ini adalah graf Y versus T juga. Okay. Tapi dia adalah cos. Dekat sini adalah negative amplitude. Graf sin sentiasa bermula dengan 0. Tapi graf cos sentiasa bermula dengan amplitude, dengan maksimum. Okay. Kalau V, V maksimum. Kalau A maksimum. Boleh? Faham tak tu? Boleh, madam. Okay. Alright. So satu lagi kita nak plot pula graf Y versus X. Okay, so kalau graf Y versus X, the value of time pula will be given. Okay, so kalau T kosong dekat sini, so automatic kosong dekat sini, so kita akan dapat Y equal to A sin negative KX. Kita letakkan negatif di depan, so dia akan jadi Y equal to negative A sin KX. Okay, so kita nak plot Y versus X. Okay, so kita ada Y, kita ada X. Okay, agak-agak macam mana bentuk graf kita? Bermula Ke dengan bawah. bermula dengan negatif. Sebabnya dia adalah negative amplitude. Okay, so ini adalah bentuk graf kita. Ini adalah kita punya lambda. Okay, ini kita punya X. Okay, ini adalah kita punya ni graf kita. Okay, ini X, ini lambda. Boleh? Boleh faham? Okay, kita tengok soalan. Ni contoh dia. Okay, kosong kat sini ada berapa wavelength ni? Ada berapa wavelength kat sini? Ada 2 wavelength. Satu lambda, satu kat sini, 2 lambda lah. Okay, kita tengok soalan example 10.0. Okay, dia cakap ocean waves with crest to crest. Okay, crest to crest ni maksudnya puncak ke puncak. Okay, so puncak ke puncak ni apa dia ni yang 4 meter tu? Okay, siapa nak bagi tahu? Yes, lambda. So lambda is 4 meter. Can be described by the wave function y xt equal to 0.8 sin 2 pi x over 4 minus t over 2. Okay, so kita samakan dengan kita punya equation. Y xt sama dengan a sin kx minus omega t. Okay, so k kita apa? K kita apa kat situ? Okay, kita salin balik. Okay, so y equal to a sin kx minus omega t. So y equal to berapa tu? A kita berapa? 0.8 sin. Okay, k kita berapa? K kita 2 pi x over 4. Okay, kita buat dulu. 2 pi x over 4 minus dengan 2 pi t over 2. 2 pi t over 2. Kan? Nampak tak kat situ?
So kat sini kita ada, kita ada nilai K kita ni adalah 2 pi over 4 dan nilai omega kita adalah 2 pi over 2. Betul? Okay. So kat sini K kita adalah 2 pi over 4 ataupun pi over 2 radian per meter. Faham? Faham tak? Okay. Omega is angular frequency is 2 pi over 2. So sama juga dengan pi radian per second. So tu cara macam mana kita nak keluarkan K, nak keluarkan omega. Boleh? Alright, dah seterusnya. Apa soalannya? Soalan dia kata, ni dia dah bagi velocity dia bagi 2 meter per second. Okay. Dia bagi tahu using the same axis, sketch y versus x. Okay. Kita nak sketch graph y versus x. Okay. So kita tahu tadi, okay, y versus x dia dah bagi tahu dah t dia adalah kosong. Okay. So kita salin balik kat sini. Okay. So y, x, t kosong kan? Sama dengan 0.8 sin 2 pi x over 4. Tak adalah t. Sebab tak t kita berapa tadi? T kita adalah kosong. Okay, so t kosong. So ini adalah kita punya equation. So y x kosong sama dengan 0.8 sin pi x over 2. Okay, boleh setakat tu? Boleh tak? Pi x over 2. Okay. So kita, okay, saya tambah lagi. Saya tambah slide lagi. Okay, tadi kita nak plot ni. Y x kosong 0.8 sin apa tadi? Sin pi x over 2. Pi x over 2. Okay, so kita buat table dulu. Okay, kita buat table. Okay, kita buat table. Lambda kita berapa tadi? Berapa lambda kita tadi? 4. So maksimum kita letak 4. Okay. Sebab kat sini kita nak buat graf y versus x. Okay. Separuh daripada 4 berapa? 2. Separuh. Okay, 2. Separuh daripada 2 berapa? Separuh daripada 2. 1/2. Separuh daripada 2. Satu. Kat sini adalah 3. So ini adalah nilai x, ini nilai y. X kita letak kosong. 1, 2, 3, 4. Boleh faham? Sebab kita nak buat graf ni. Ini adalah amplitude kita 0.8. Bawah ni negatif 0.8. Okay, so saya nak semua orang masukkan dalam kalkulator. Afifah dengar ke tu Afifah tu? Afifah, Dengar. Okay, so kat sini kita masukkan dalam kita punya calculator yang make sure your calculator in radian mode. Okay, so masukkan kat sini. Y, x kosong, 0.8 sin x darab 0/2. Okay, dapat berapa? Make sure your calculator in radian mode. Okay, dapat berapa y tu? Kosong. Okay, so kosong. Kita plot kosong dekat sini. Okay, kita plot kosong. Okay, so lepas tu, okay, saya padam kat sini. Saya padam sini. Okay, nanti aku nak buat satu-satu lah. Okay. Okay, saya masukkan pula nilai 1. Dekat sini 1. Okay, tekan calculator. Tekan calculator, dapat berapa? Y. Dapat berapa? 0.8. So 0.8. So plotkan 0.8. Kita tak perlu buat semua sebab kita dah dapat pattern sinusoidal wave. Okay, so kita pun plot. Gitu. Dapatlah satu shape of the graph. Betul ataupun salah? So kita buatlah tadi. So kosong dekat sini apa? Negatif 0.8, dekat sini
kosong. Faham? Tu cara kita nak plot the graph. Okay. Cara kita nak plot graph. Okay, seterusnya. Soalan apa pula? Baca soalan. Apa soalan seterusnya tu? Okay, apa soalan seterusnya? Kita baca soalan. Okay, dia kata apa? Okay, sketch y x graph at t 0.5 pula. Dekat 0.5. So, lagi sekali kita plot graph. Okay, kita plot graph lagi sekali. Okay, so y x t tadi sama dengan apa dia tadi lupa dah. Y x t 0.8 sin ni. Okay, baca baca. 0.8 sin apa lagi? Apa tadi yang ni? 0.8 sin baca yang ni. 2 pi x. Okay, baca. Pi x over 2. Yang ni? Yang pi t kan? 2 pi. Yang ni? Okay. 2p. Okay. 2 pi t over 2. Okay, so kita make it simple. X t 0.5. Okay, so kita t 0.5, so kita letak 0.5. So 0.8 sin 2 pi x over 4. Ataupun kalau tak nak letak 2 pi over 4, so kita simplifikan dia. Dia akan jadi apa? Dia akan 2 kat sini kan? Tolak dengan pi t. T kita 0.5. Boleh setakat tu? 2 ni boleh cancel. Okay, so y x 0.5 sama dengan 0.8 sin pi x per 2 tolak 0.5 pi. Okay, sama juga macam tadi. Sama macam tadi disebabkan kita ada, okay, disebabkan kita ada lambda kita 4 tadi kan? Okay. Dah. Oh, petang kot. Sebab I ada kelas kod 2. Okay. So y, x. Okay. So ini adalah x. Ini adalah y. Okay. So kita buat sebab 4. Kat sini 2. Kat sini 1. Dekat sini 3. Okay. Kat sini kita 0, 1, 2, 3, 4. Okay, so kita masukkan nilai x kosong. Sama tadi. Okay, sama macam tadi. Kat sini nilai y kosong. 0.5. So 0.8 sin. Okay. Pi x masuk kosong. Per 2 tolak 0.5 pi. Okay, tekan kalkulator. Make sure in radian. Okay, tekan kalkulator semua. Negatif Tu. 0.8. Jadi dia. Nanti saya tengok. Tu saya jawab. Okay, berapa? Berapa Anisha? Negatif 0.8. Negatif 0.8. Okay, negatif 0.8. Semua dapat yang sama dengan Anisha ke? Negatif 0.8 ni? Tekan kalkulator. Sama. Dapat? Sama. Okay, sama. So, bila kosong dapat negatif 0.8, so kita tak perlu banyak kali kira dah sebab kita dah tahu dah sinusoidal dia macam mana kan bentuk dia. So, kita buat graf. Gitu. Boleh? Kan? Faham tak tu? So, masa 1 ni kosong. Masa dekat 2, 0.8. Masa 3, kosong. Masa 4, negatif 0.8. Boleh ataupun tidak? Faham ke tak tu? Lambda dia still lagi 4 ni. Lambda dia still lagi 4 meter. Dan, okay, kalau sekiranya lambda dia bagi lambda 10 misal kata kan. Lambda dia 10 meter. So, kita buat siap-siap. X kat sini Y. So last kali 10. Separuh daripada 10 berapa? Separuh daripada 5. Separuh daripada 5?
2.5. 2.5. Dekat sini is 0.5. Okay, so step yang sama macam tadi, kita buat juga table. Okay, table kat sini X, dekat sini Y, dan kita masukkan berapa nilai ni. So kita gantikan dalam equation yang diberi. Boleh? Boleh? Okay, seterusnya boleh? Boleh. Okay, so seterusnya tadi kita dah plot graf Y versus X. So kita nak plot pula graf Y versus T. Okay, so untuk plot graf Y versus T, okay, kita kat sini Y versus T. Mana Y versus T tadi? Yang ni dah kan? Yang ni dah kan? Yang ni dah ke? Ni dah. Okay, yang ni. Yang ni pula adalah graf Y versus T. Okay, so saya masukkan di sini. Okay. Okay, so untuk graf, plotting graf Y again T. Okay, X dia berapa dia kata tadi? X dia berapa? Berapa X dia tu? X dia 2. Kan? Betul tak? Ya. Betul tak tu? X dia 2. Okay, so Y, X, T. Okay, baca ni formula tu. Formula pada equation tu tak ingat dah. Y, X, T sama 0.8. Okay, baca jap. Okay. 0.8 lagi. Sin 2 pi over 4 minus pi T kan? Betul tak? Okay. So, kat sini Y, X dia 2, T dia tak tahu lagi. T 0.8 sin. So, masukkan 2 pi X tu 2. T 4 tolak dengan pi T. Okay, so Y 2 T 0.8 sin pi minus pi T. Faham tak? Sebab kita gantikan X tu. Okay, so sekarang ni kita nak plot graf Y versus T pula. Y versus T. Okay, so Y versus T, kita kena cari dulu berapa period. So macam mana nak cari period? Apa yang diberi tadi, ingat tak apa yang diberi? Dia dah bagi kita velocity, dia bagi velocity kita kan? Velocity kita adalah 2 meter per second, betul? Ingat tak velocity kita tu? Ingat tak velocity? Ni. Velocity is 2 meter per second. So V sama dengan F lambda. V sama dengan lambda over T. Betul? So T sama dengan lambda over V. So T lambda berapa? 4. Kita punya V berapa? Berapa kita punya V? Hafiz Azman? 2. So period kita adalah 2 saat. Betul? Period 2 saat? Betul. Okay, period kita 2 saat. Okay, so kita letak 2 kat sini. 2. Separuh daripada 2 berapa? 1. Separuh daripada 1, 0.5. So kat sini adalah 1.5. Okay, cara yang sama macam tadi juga. Okay, so masukkan nilai. Okay, so Y 2. Masukkan kosong dulu. 0.8 sin pi tolak 0. Okay, tekan kalkulator. Tekan kalkulator dapat berapa? Sebab kecil sikit kat sini. 0, madam. Dapat 0. Okay, 0. So 0 kat sini. So ini adalah Y, ini adalah T. Okay, T 0, 1, 1.5, 2. So 0. Okay, so masukkan pula nilai T ni sebagai 1. Okay. Masukkan T1 pula. Okay, masukkan T1. So, pi darab 1. Okay, berapa? Tekan kalkulator. Tekan kalkulator dapat 0.8.
0.8. Betul? 0.8 sama ke 0.8 tu? Anisha seorang je bersuara tu, yang lain faham ke tak tu? Ni 0.8. So kita pun boleh plot. Okay, boleh plot. So kat sini tulis 0.8. Dekat sini kosong, yang negatif 0.8. Faham? Cara yang sama. So kita dah boleh plot graph of Y versus T dengan Y versus X tadi. Boleh? Sebab kat sini ni awak kena ingat ni betul kan dekat sini ni. Sebab kat sini dia banyak. So kat sini kita buat sekejap. 1. Okey, mana tadi saya buat? Berapa tadi? 0, 1. 1.5. Ni 1.5. Ni 0.5 sini. 0.5. Sebab dia buat ni banyak, dia buat sampai 2 ni. 0.5. Ini 1. Okey, 1. 1.5. Guna yang ni lah, guna yang ni. Guna yang saya ni. Kosong kan? Kosong. Sekejap. Saya tertinggal rupanya. Silap, saya tertinggal 1. Sekejap. Yang ni saya tertinggal kat sini saya tertinggal 1 ni. Ni bukan yang ni. So kita ikut yang betul. Okay. Untuk sekejap saya padam semua. Okay. So kat sini kita tengok kita punya table tu kan. Kita punya table kita. Okay. Apa yang ada kat table tu? So T kita kosong. 0.5. 1. 1.5. 2. Okay. So Y kita kosong. Yang ni 0.8. Yang ni kosong. Negatif 0.8. Kosong. Faham ataupun enggak? Faham tak tu? Hello? Nur Aina Maisarah faham tak? Apa dia? Faham? Faham dia. Okay. Saja awak kan. Ni letak sini. 2. Okay. Tukarkan kat sini. Sebab kat sini period kita ini T tau, bukan X. Okay. Tukarkan dekat awak punya apa dia namanya, tutorial notes tu. Okay. Tukarkan pada tutorial notes. Okay. Dan seterusnya saya sambung sikit lagi. Okay. Untuk superposition of waves. Okay. So kita belajar progressive wave kan? Betul? Progressive wave. So ni saya nak ajar pula standing wave ataupun stationary wave. Okay. Nama lain bagi standing wave ni adalah stationary wave. Okay, dah tengok ke belum YouTube Amali? Dah tengok belum YouTube Amali? Afifah? Nak panggil siapa ni? Tak bercakap. Siapa tak bercakap lagi hari ni? Chiang. Chiang, you dah tengok belum? Dharma Silan dah tengok belum? Dharma dah tengok belum video Amali? Dah, madam. So dekat video Amali tu you akan nampak the superposition between two progressive wave that travelling in opposite direction, dia akan membentuk standing wave. Okay, contohnya kat sini Okay. Apa dia standing wave ni is the superposition. Okay, superposition between two progressive wave. Okay. In opposite direction. Okay, so dia akan produce standing wave. Okay. Kat kita punya lab kita tu, okay, dia ada satu string copper wire. Okay, ni kita sambungkan kepada power supply positif. Yang ni kita sambungkan kepada power supply negatif. Dan dia akan berlaku wave. Dia akan membentuk wave dekat situ. Dan wave kalau perasan dia akan membentuk wave yang macam ni.
Okay. Dekat graf tu dia akan bergetar. Dekat string tu dia akan bergetar. Okay, so satu lagi wave dia akan daripada sini. So daripada sini. Okay, daripada sini. So wave yang awak nampak ni, okay, wave yang awak nampak dia macam bentuk yang macam ni, okay, ini kita namakan dia sebagai standing wave ataupun stationary wave. Yang awak nampak, tengok betul-betul kat YouTube tu kita akan nampak. Nampak dekat string tu adalah bentuk kuih dorayaki ni. Perasan tak? Perasan tak ada kuih yang macam tu? Ada ada mold shape of the shape of the apa benda ni, shape of the wave tu. Ini adalah namanya standing wave ataupun stationary wave. Apa dia stationary wave ni adalah superposition between two progressive wave that travelling in opposite direction. Okay, so macam mana boleh terbentuknya equation ni? Okay, boleh terbentuknya equation ini. Y equal to A cos kx sin omega t ni hasil daripada, okay, hasil daripada sini. So kita ada Y1 A sin omega t plus kx. Okay. Satu lagi Y2 kita ada A sin omega t minus kx. Mesti travelling in opposite direction. Barulah dia boleh jadi stationary wave. Okay. So ikut matematik dia panjang cara matematiknya. Okay. Kalau nak tengok cara matematiknya adalah mana tadi cara matematiknya. Ya, saya tunjuk matematiknya dulu. Tapi tak perlu tengok ni. Ni matematiknya. Cara derivation tapi you all tak perlu tahu. You all perlu tahu kat sini je. Sebab tu matematik daripada sini. So daripada sini, okay, mesti positif dan satu lagi mesti negatif. So dia akan membentuk resultant yang ni. Y equal to 2A cos kx sin omega t. Okay, 2A ni adalah amplitude Y1 tambah dengan amplitude Y2. Dan cos mesti sentiasa bersama dengan X, sin mesti sentiasa bersama dengan T. Okay, boleh juga kalau kita tulis Y equal to 2A sin omega t cos kx pun boleh, tak ada masalah asalkan sin bersama omega t, cos bersama dengan x. Faham? Ada soalan? Dharma Sinan? Ada soalan tak? Dharma? Dharma ada soalan? Tak ada. Dharma terdengar ke tak? Tak ada, madam. Ada tak? Tak ada soalan? Okay. Alright, so kita tengok itu adalah standing wave equation. Okay, itu adalah standing wave equation. Okay, so kat sini. Okay, standing wave equation ni betul kan? Ini adalah 2A. Ini adalah 2A sebab dia adalah standing wave. So kita gantikan A tu dengan 2A. K ni apa dia? K ni adalah wave number macam biasa. Unitnya radian per meter. Angular frequency omega is radian per second. Okay. Y is the displacement from the equilibrium position. Okay. Cuba buat dulu soalan 10.3. Okay. Keluarkan apa dia yang dia nak. Ya, sebenarnya saya nak tengok je saya punya modul mutual ni sampai mana. Okay. Ada kertas dengan awak ke tu? Ada kertas dan pen? Ada tak? Ada, madam. Ada, madam. Okay. Okay, buat dulu. 10.1 yang ketiga. Okay. Okay, so ni kata apa? Speed. Okay, speed. V 80 meter per second. Frequency 200 Hz.
Determine the distance between two consecutive nodes. Okay. Dah Okay, saya teruskan. Dikata apa? Example 10.3. Transverse waves travel along a string at speed of 80 meter per second and frequency of 200 Hz. Stationary waves are produced on string. Okay. So dekat string tu dia akan membentuk apa dia? Stationary wave. Okay, dia akan membentuk stationary wave. Kita ingat tadi stationary wave is the superposition between progressive wave that travelling in opposite direction. So dia akan membentuk kita punya stationary wave. Okay, so soalan dia determine the distance between two consecutive nodes. Okay, so saya nak bagi tahu ini adalah nodes. Okay, nodes. Nodes ni apa dia? Nodes ni adalah zero amplitude. Okay, ini juga adalah nodes. Ini juga adalah nodes. Dekat video ada kan? Video Amalia ada ditunjukkan. Okay, ini yang maximum displacement ni pula namanya anti-node. Ini juga namanya anti-node. Okay, AN tu adalah anti-nodes. Okay, so kita nak cari dulu wavelength. Macam mana nak cari wavelength? Kita tahu V sama dengan F lambda, betul? V dah ada 80. Frekuensi 200. Okay, dapat tak cari lambda kita? Dapat. Dapat tak cari lambda? 0.4. Okay, kira berapa lambda? Okay, lambda is 0.4 meter. So jarak antara nodes dengan nodes yang ketiga ni adalah lambda. Lambda ni adalah 0.4 meter. Tapi soalan nak cari distance between two consecutive nodes. Two consecutive nodes ni adalah node yang pertama, okay, dengan node yang berikutnya. Okay, so jaraknya kat mana? Jarak antara node yang ni, nodes yang ni dengan node yang berikutnya adalah di sini kan? Okay, so berapa jarak dia ni? Kalau nodes, nah, so 0.2 meter jarak dia. Okay, so distance between two consecutive node is 0.2 meters. Okay, sebab nodes dengan nodes yang berikutnya. Okay, so dia nak cari pula distance between a node and anti-node nearest to it. Okay, so saya lukis balik. Okay, macam ni kan? Alright, so macam tu. So kita ada macam ni. Okay, ni nama apa tadi? Namanya adalah nodes. Okay, nodes yang pertama. Ni nodes yang kedua. Ni nodes yang ketiga. Yang ni namanya anti-nodes. Okay, so dia nak jarak antara nodes dengan anti-node. Okay, berapa jarak dia? Berapa jarak antara node dengan anti-node tu? Afifah? Hafizuddin? Nur Aina Maisara? 0.1. Awani? Sana. 0.1 meter adalah jarak between node and anti-node nearest to it is 0.1 meters. Okay, is 0.1 meter. Boleh faham ataupun tak? Ni ada dah cara ni, ada kat sini. Ni ada. Lepas itu biasa ada lah. Okay, so kalau yang ni pula, okay, dia bagi apa? Dia bagi Y1 dengan Y2. Dan ingat, ini adalah positif, ini adalah negatif. Write the equation for stationary wave produced. Okay, so macam mana? Y sama dengan, ingat 2A cos KX sin omega T. So Y, 5 tambah 5 berapa? 5 tambah 5 berapa? Afif? 5 tambah 5? 10. Cos K awak adalah 2 pi X per 3 sin omega awak 2 pi T per 5. So ini adalah equation untuk stationary wave.
Faham? Okey. Saya ajar yang ni dulu. Sebab nanti yang ni panjang sikit ni. Nanti saya ajar. Saya jumpa bila lagi? Esok saya ajar. Ni? Boleh ataupun tak? Okey, so sebab dah habis masa dah. So untuk homework hari ni. Okey, homework hari ni. Okey, homework. Okey, apa dia homework? Cuba tengok modul mutual awak tu. Modul mutual. Okey, page. Ada tak modul mutual buat balik ke? Ada. Okey, 63. Okey. Muka surat 64. Okey, 63, 64. And then, okey, tak ajar lagi. Okey, so 63 dengan 64 je lah dulu. Okey, 63, 64. Sekejap. Mana tadi? 63, 64. Yes, dengan 65. Okey, 63, 64 dengan 65. Dan PSPM question. Okey, cuba buat juga. Kalau tak faham tanya, jangan memendam rasa sorang-sorang diri. Sebabnya apa? Sebabnya awak datang-datang ni terus kita nak exam, so mesti kena tahu. Tak faham tanya. Sebab saya tak nampak ni. Tak nampak kerutan dahi awak ke? Tak nampak nak tanya apa, tak tanya je. Afif macam biasa tanya dah kelas kan? Tanya sahaja. Okey, jap. Yang ni banyak dah boleh buat ni. Okey, untuk mechanical wave. Okey, boleh jawab dah number 2. Okey. Tak faham tanya Number 2. Number apa lagi? Ni semua boleh buat ni. Kan? Number 13. Number 17. Number 18. 19. Number 23. 25. Itu saja. Boleh buat nanti. Masa malam ni free. Boleh tengok soalan-soalan modul mutual. Boleh tengok PSPM question. Bawa balik tak buku ni? Buku PSPM ni bawa balik tak? Bawa. Then, sentiasa bersama-sama anda buku PSPM. Ni. Okay, so rasanya itu saja sebab masa. Faham tak tu? Faham tak? Faham, madam. Alright, so Faham. okay, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye. Okay, madam. Assalamualaikum, madam. Thank you, Terima kasih, Mak. Assalamualaikum, madam. Okay. 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 Ini tak boleh
Okay, so terima kasih. Assalamualaikum. Tak betul.